Kata Habib Mugadir bin Ahmad Segaf, kalau kau nak belajar ilmu, kau nak dapat ilmu yang banyak, setakat ilmu yang banyak, kau belajar dengan Iblis pun boleh. Iblis pun banyak ilmu. Tapi kau nak akan sir ilmu, rahsia ilmu yang boleh bawa engkau kepada Allah, menyuluh hatimu, kau tak boleh tidak. Kau kena belajar orang yang sudah diberi sir ilmu dalam dadanya oleh guru yang biasa menjadi Mesir, yang tahu matlamat ilmu, yang tahu matlamat belajar, yang tahu matlamat menuntut ilmu tu untuk apa, dekat diri pada Allah Ta'ala, dan tahu betapa bahayanya kalau tak ada ilmu, betapa jauhnya, berapa gersangnya tak ada ilmu. Itu orang yang tak ada sir akan tahu nilai sedemikian. Kalau setakat nak belajar ilmu, kalau belajar dengan Iblis pun boleh, banyak, dia banyak ilmu. Untuk nak sir ilmu tak boleh tidak. Kata Habib Hamdillah Dufri, guru kami pula bilang, tak payah kau nak celah guru kau. Kalau kau belajar dengan dia few session, kau tengok bagaimana perubahan dalam dirimu, insafmu. Kau tengok, kau terasa hati kau diketuk ke tidak, disinggung ke tidak. So kau rasa hadir pula dia ke entertainment semua, kau tak terasa disinggung. Cakap pun tak singgung, tak apa, sedap lagi. Kalau cuci baju perlu berus tak? Kalau enjek perlu dicocok tak? Kalau urut perlu disental, ditekau tak? Digalkan perlu. Macam urut pokok gini aja itu. Cuci baju cuma jirus air gini saja. Kalau kau tak rasa kau diapakan dan tak ada perubahan dalam kerohanian dirimu, tak payah kau bilang ustaz tak pandai cuci, ustaz tak pandai enjek, ustaz tak pandai urut. Kau tak payah bilang dia. Tapi don't waste time. Time is running out. Kau dah nak dekat mati. Syaitan goda banyak. Kau perlu nak berubah, cari guru lain. Tapi kau belajar dengan satu orang, berdesing-desing kadang telingamu, kadang tak berdesing pun, tetapi kau macam ditampar, ada macam dikampleng, ada macam dikeplak, ada kadang-kadang macam dikeprok pun ada. Begitu nak tunjuk macam mana kampleng tu, macam mana keplak, macam mana keprok. Begitu ya. Keplak tu gini, kena sini keplak. Kalau keprok tu dengan something yang begini, yang besar tu keprok ni. Begitu kampleng lempang, kami lempang gini, kampleng lagi tinggi sikit. Gitu ya. Kadang-kadang kita belajar kan, alamak terpilih Musa ni terpilih. Padahal dia bukan terpilih kita tau. Pasal dia keluarkan cakap, pipi tu yang sampaikan daripada perkataan dia. Sebab itu kau rasa kampleng. Rasa pun bukan cili, dia rasa pedas kan. Begitu ya. Tapi kalau dia ada ubah dirimu, kau belajar. Jangan manjakan sangat. Ustaz ni tak ada hikmah lah, tak ada hikmah lah. Apa hikmah? Hikmah tu ialah menggunakan pada tempatnya. Kalau orang sakit, kau tak kasih hikmah, kau beri orang sakit, kau bunyi urut lembut, itu tak boleh dengan hikmah. Lembut biar dia tak rasa sakit. Dia tak hilang sakitnya. Kena lebih sakit daripada dia sakit, baru hilang sakit. Betul tak? Dia urut, tekan, aduh. Dia tengah sakit, dia pun dia tak adu gitu. Kena tekan, aduh. Tapi pun kena ditekan dengan lebih sakit. Kerana dia sakit, ditekan dengan lebih sakit untuk hilangkan itu sakit. Jadi kalau dia tak betul, dia ingatkan begitu. Yang orang terlalu manja sangat. Terlalu manja sangat. Hikmah tu bijaksana. Gunakan metod yang sebaiknya. Yang Maghazali bilang dalam kitab Ayyuhal Walad, kalau kau perlu marah, ya marah. Bukan sentiasa marah, ya bukan sana tengking ya. Dia bilang bayang ibaratkan orang kalau dah rumah terbakar, kau boleh ketuk rumah benda pelan-pelan. Assalamualaikum Pak Mat, rumah terbakar Pak Mat. Pak Mat minta maaf ya, mengganggu malam-malam Pak Mat. Pak Mat, rumah terbakar Pak Mat, burung dan naik api tu Pak Mat. Pak Mat, Assalamualaikum. Pak Mat, minta maaf ya Pak Mat ya. Pak Mat pula tempi. Kau minta maaf Pak Mat, tentu keluar dah hangus dah rentung dah Pak Mat. Ya Allah, Pak Mat, bangun Pak Mat. Didodok pintunya. Kalau boleh pecahkan, dia pun terperanjat. Dia keluar nasib baik, kau nak selamatkan aku. Jadi itu ya. Kalau perlu didodok, kalau perlu diketuk. Kalau perlu begitu. Janji macam kau cuci baju lah, yang ada sekat jirus saja, yang ada perlu merus, yang ada perlu rebus. Betul tak kan? Jadi nak sakingkan tadi, bersihkannya dia. Kita jangan ingatkan hikmah tu apa begitu. Si ustaz ni kena mengajar kena hikmah. Kau punya nak kena tercapai penerima pun kena hikmah. Kau kena tahu terima. Kalau ustaz tu lembut, bagus, tetapi kau kena cek diri kau. Kalau ustaz tu keras, kau tengok kenapa ustaz tu gunakan keras. Pada mana kau punya laki terbaik. Sudah. Jadi bukan ustaznya saja kena hikmah, pelajarnya pun kena tahu hikmah.
Sikit ustaz dia cakap sikit, menyinggung. Dia menyalahkan orang. Memaksakan orang ikut pahaman. Kau tak nak ikut dia sudah, dia ada tikam kau. Kau tak ikut cakap apa, aku tikam. Itu apa memaksa. Dia cakap, kau tak terima dia. Itu memaksakan orang. Itu menghinakan orang. Begitukan orang. Suka hati orang lah. Begitu ya. Begitu ya. Itu yang belajar pun nak kena ada hikmahnya, nak kena tahu bijaksana cara belajar. Kena terima. Manja. Semua nak yang sedap-sedap saja. Baguslah. Di klinik, doktor saya sakit. Pakcik jangan bimbang, makan aiskrim banyak-banyak ya. Saya kasih aiskrim, kasih kek, tambah sirap lagi ya. Ada doktor kita, bodoh kau. Allah, begitu ya. Baik ya. Kemudian sekalian manusia jatuh pingsan. Sesudah itu Allah Ta'ala pun menurunkan hujan dan airnya seperti embun. Maka semua hidup. Sewaktu semua tubuh manusia yang dikenai oleh embun itu mula tumbuh hidup. Ketika itulah ditiupkan pada sangkakala buat kali keduanya, lalu sekalian makhluk pun akan bangun melihat. Kemudian dikatakan kepada sekalian yang di situ, wahai sekalian manusia, ayuh kemari kepada Tuhan kamu dan tahanlah mereka sekalian, sesungguhnya mereka akan disoal. Kemudian dikatakan kepada mereka, singkirkanlah orang-orang yang akan dilontarkan ke dalam api neraka. Suatu suara bertanya, dari berapa dan berapa? Maka dijawab, dari tiap-tiap 1000 orang disingkirkan sebanyak 999. One group 1999 neraka, satu syurga. Mereka pun lalu diseru satu demi satu, dan itulah yang dikatakan hari yang menyebabkan anak kecil menjadi berubah. Sesuai dengan firman Allah, yauma yaj'aluna wildana syiba, satu hari yang menyebabkan anak-anak kecil menjadi berubah. Kiamat ya, dua huru besar ya. Jangan sangka yang mati sebelum kiamat tu tak apalah. Yang mati last nampak kiamat tu memang dia takut ni. Nampak gunung meledak, nampak planet pecah, nampak laut menjadi api, sangat takut. Tapi jangan sangka yang dah mati 1960s dan mati 200-300 tahun kemudian dia dah selamat ya. Kiamat yang besar tu dia tak nampak. Okey, kiamat yang kedua tu bangkitnya tu lagi takut pada kiamat yang tu. Kiamat yang pertama tu hapus. Kiamat yang kedua bangkit dan hadap. Yang pertama tu kau takut macam mana kau terpukul something kau pun mati habis. Tapi kiamat yang kedua bangkit dan hadap dan terus melalui. Lagi takut yang kedua. Dan bila semua mati, manusia dah mati, senyap sunyi. Semua kiamat bukan hanya dunia saja, langit semuanya sekali, planet-planet semua sekali, malaikat-malaikat semua sekali. Yang masih ada apa? Arash tak binasa, kursi tak binasa, roh tak binasa, disimpan tapi tak ada aktiviti, semua mati juga. Bulan, bintang, matahari semua dah tak ada, malaikat satu pun tak ada. Syurga ada, neraka ada, tak ada penghuni, tak ada aktiviti. Maha suci Allah Ta'ala. Senyap sunyi selama berapa lama? 40 perenggan waktu. Boleh 40 tahun. Macam mana nak kira tahun? Dah tak ada bulan bintang. 40 hari dah tak ada kira jam. Tak ada matahari. Macam mana 40 bulan? Boleh jadi 40 second, boleh jadi 40 minit, boleh jadi 40 tahun, boleh jadi 40 juta tahun pun boleh jadi. Senyap sunyi. Maka Allah Ta'ala pun bertanya, limanil mulkul yawm, untuk siapa kerajaan pada hari ini? Maka dijawab, lillahil wahidil qahar, hanyalah untuk Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Siapa sing takon? Siapa sing jawab? Sing takon Rabbul Alamin. Sing jawab siapa? Ada yang mengatakan malaikat Israfil. Maka Allah bangkitkan dia dulu. Allah Ta'ala tanya, dia tengok senyap sunyi belakang untuk Tuhan. Ada yang mengatakan Allah sendiri yang jawab. Jadi apa senyap dan sunyi? Sebelum Allah Ta'ala bangkitkan, Allah Ta'ala turunkan hujan kayak mani hujannya pekat sampai bergenang, naik bumi sampai dia dah meresap semua bawah dan naik banjir dia berpahasa naik atas permukaan bumi ni. Bumi dah bumi baru. Kita semua hanya tinggal tulang pongking kita yang kecil-kecil lah, senang cakap sel-sel kita lah. Begitu kena air ini terus jadi jasad manusia, orang Afrika, orang Jepun, orang zaman Nabi Hud, orang zaman Nabi Adam, orang Fir'aun, semua haiwan-haiwan, belalang, cicak, semua beruang, semua jadi, tapi kosong, tak ada roh.
Semua tak dari semua dari situ cap jarinya sekali balik semua jari. Yang dulu sunat pun sunatnya dah ada balik semula, tak ada terpotong pun balik semula. Tapi semua tak hidup.